Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Bersama dengan saya sekali lagi Cikgu Soleha untuk kelas TMK kita. Baiklah, untuk unit 1 pengatur caraan, kita telah pun sampai kepada standard pembelajaran 1.4 iaitu set arahan bagi peralatan digital. Sebelum ini kita telah menyentuh tentang set arahan bagi aktiviti harian. Kali ini kita hendak melihat set arahan bagi peralatan digital. Baik, di akhir pembelajaran nanti murid akan dapat memahami maksud set arahan bagi peralatan digital, dan yang kedua menulis satu set arahan bagi satu peralatan digital dalam melakukan tugasan. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, kita lihat dahulu konsep set arahan bagi peralatan digital. Okey, setiap peralatan digital mempunyai set arahan lengkap. Okey, seperti yang murid-murid tahu, di sekeliling kita banyak peralatan-peralatan digital. Contohnya seperti peti sejuk, mesin basuh, televisyen pintar. Peralatan digital ini dia mempunyai set arahan yang lengkap, di mana set arahan inilah yang membolehkan peralatan tersebut berfungsi dengan teratur. Dan set arahan ini terdapat pada atur cara komputer. Baiklah, komputer benam ni memang ada dalam semua peralatan digital yang ada di sekeliling awak. Dan dalam komputer benam ni ada atur cara komputer, di mana dalam atur arahan. Peralatan digital itu dia berfungsi dengan melaksanakan set arahan yang telah ditetapkan. Okey, itu konsep set arahan bagi peralatan digital. Kita lihat macam mana peralatan digital berfungsi. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 11, di mana situasi Nadia sedang menemani ibu harga barang di mesin pengimbas harga, mesin penyemak harga. Okey, murid-murid pernah tak ataupun keluarga pergi ke pasaran besar seperti Tesco ataupun Mr. DIY? Okey, pernah nampak tak ni mesin ni yang biasanya dia ada kat dinding-dinding? Nama mesin ni mesin penyemak harga. Harga ni fungsi dia apa? Okey, dia imbas barcode ni, kod bar yang ada pada barang-barang yang berada di pasaraya. Setiap barang di pasaraya ni dia ada barcode dia tersendiri. Dan mesin ni tujuan dia adalah untuk mengidentifikasi barang bagi menunjukkan harga barang tersebut. Jadi di sini kita boleh melihat Ibu Nadia nak harga tepung ini. Jadi dia letak barcode tepung ni pada bagaimana mesin berfungsi. Okey, kita lihat apa dia set arahan yang berada dalam mesin ini. Okey, yang pertama, mesin ini akan baca kod bar barangan. Maksudnya bila kita pengguna, kita letak barcode dekat sini, mesin akan baca kod bar barang itu. Okey, kemudian dia akan dapatkan harga daripada pangkalan data. Pangkalan data ni apa? Pangkalan data ni menyimpan segala senarai harga. Data-data tentang harga barang, setiap barang yang ada di pasaraya. Jadi bila dia baca kod bar, kemudian dia akan dapatkan harga daripada pangkalan. Maksudnya bila dia baca, oh ini tepung, dia akan dapatkan harga tepung dalam pangkalan data berapa ringgit. Kemudian barulah dia paparkan harga pada skrin. Ini skrin ni, dia akan tunjuk RM3.2 contohnya. Jadi kita tahulah, oh tepung ni RM3.2. Contoh kita beli barang lain, kita tengok tak ada tanda harga kat situ, tapi kita nak tahu berapa ringgit ni. Kita boleh cari mesin pengimbas harga ni, kemudian kita scan
kod bar kat sini, kita akan tahu dia menjalankan set arahan ini mengikut urutan. Dia mesti mengikut urutan, baru dia dapat berfungsi dengan baik. Kalau dia tak ikut urutan, kat situ nanti ada masalah. Okey? Baiklah, kita lihat contoh seterusnya. Okey, contoh yang kedua. Dah lepas pergi pasaraya, diorang nak balik. Nak balik, dia nak bayar tiket parking di mesin pembayaran automatik. Awak pernah nampak tak mesin ni? Okey, mesin ni, mesin bayaran automatik ni banyak dekat pasaraya-pasaraya besar yang ada kenakan caj terhadap parking. Contohnya Aeon, Aeon Melaka ada, dekat Maidin ada. Nanti kamu boleh perhatikan dekat bahagian luar banyak terdapat mesin ni. Jadi pada kita, macam mana kita nak menggunakan mesin ini? Pertama sekali, kita perlu masukkan tiket parking kita dekat sini. Okey, ini langkah-langkah yang kita buat. Kita nak bayar kan? Okey, kita kena masukkan tiket dulu kat sini. Kemudian barulah kita nampak harga yang perlu kita bayar kat sini. RM1, RM2. Katakan kita perlu bayar RM1, dia akan tulis RM1 dekat sini. Kemudian apa yang kita buat? Kita akan masukkan wang di sini. Kita akan bayar RM1 dekat sini. Bila kita sudah bayar, kemudian kita boleh ambil semula tiket di sini. Ambil balik tiket kita yang dah dibayar di sini. Okey, ini langkah yang kita buat. Okey, apa pula arahan yang dilakukan oleh mesin ini sendiri? Macam tadi yang kita buat kan, kita pengguna buat. Apa yang mesin ni pula buat bila kita masukkan tiket? Okey, kita boleh lihat di sini. Yang pertama sekali, mesin ni bila kita masukkan tiket di sini, dia akan baca maklumat pada tiket tersebut. Kemudian dia akan tentukan kesahan tiket itu. Dia nak tengok betul ke tidak ini tiket yang sah. Kalau awak beli barang di Aeon, adakah ni tiket Aeon? Kalau tiket Maidin tak sah. Kalau tiket 2 hari lepas yang dah tak valid, tak sah. Dia akan tengok tu semua. Kemudian baru dia akan kira jumlah masa. Berapa lama masa awak berada di pasaraya tersebut. Okey. Kemudian dia akan jumlahkan bayaran yang dikenakan. Contoh kalau awak berada lebih daripada 2 jam, okey, awak dikenakan RM1. Jadi dia akan papar jumlah bayaran yang awak perlu bayar, iaitu RM1. Okey, kemudian bila dah tunjuk dekat sini bayaran yang awak kena bayar, awak pun masukkanlah duit RM1. Okey, bila awak masukkan duit, apa yang mesin ni buat? Dia akan baca jumlah wang yang diterima. Betul ke RM1? Kemudian dia akan bandingkan jumlah wang yang diterima dengan jumlah bayaran yang dikenakan. Contoh, dia kenakan awak RM1. Awak pun bayar RM1. Jadi dia bandingkan. Okey, cukup. Jika bayaran mencukupi, dia akan cetak kod kebenaran melepasi palang pengadang. Dia akan cetak kod kebenaran ni pada tiket awak, supaya nanti awak boleh melepasi palang pengadang masa nak keluar nanti. Okey, kemudian bila dah selesai semua, barulah dia akan keluarkan tiket. Baik, ini ialah apa yang dilakukan oleh mesin pembayaran automatik ini. Ini set arahan dia, step by step. Kalau awak perasan, di permulaan ayat, perkataan yang digunakan semuanya kata kerja. Baca, kira, bandingkan, tentukan, keluarkan. Okey, kata kerja ni maksudnya perbuatan lah. Baik. Saya harap murid dah dapat sedikit konsep apa dia set arahan bagi peralatan digital ni. Okey, kita tengok lagi contoh lain. Contoh lain adalah mesin penimbang elektronik. Murid-murid pernah nampak tak mesin ni dekat pasaraya? Biasanya kat tempat sayur-sayur ataupun kat tempat ikan mesti akan ada mesin ni. Nanti lepas ni kalau ikut ibu bapa pergi pasaraya, cuba lihat, cuba cari mesin ni, ada tak? Okay, nama mesin ni ialah mesin penimbang elektronik. Apa set arahan mesin ini
Jadi mesin ini melaksanakan proses berikut. Pertama sekali, bila kita letak, contoh kita beli sayur terung, kita letak terung atas ni. Okey, mesin ni dia akan baca maklumat jenis barang yang dia letakkan. Dia akan baca, oh ni terung. Kemudian dia akan timbang berat barang tersebut. 50 gram contohnya. Kemudian dia akan kira harga barang itu. Contoh 1 gram 1 kilo berapa ringgit. Kalau 50 gram berapa ringgit. Dia akan kirakan. Awak tak perlu kira, mesin tu yang kira. Kemudian dia akan papan harga barang di sini. Dia akan tunjukkan berapa berat, berapa ringgit. Akhir sekali mesin ini akan cetak label harga. Ni dekat sini dia akan keluarkan harga. Kemudian dia akan letak pada terung tu dan awak pun boleh ambil terung bayar di kaunter. Okey. Ini ialah set arahan mudah mesin penimbang elektronik. Okey. Itu sedikit tentang set arahan bagi peralatan digital. Set arahan inilah yang menentukan bagaimana peralatan digital itu dapat berfungsi dengan baik. Okey. Kita dah sampai pada rumusan. Rumusan daripada standard pembelajaran kali ini ialah lebih banyak fungsi yang boleh dilaksanakan oleh sesuatu peralatan digital lebih kompleks set arahan atau cara komputer. Lebih kompleks maksudnya lebih rumit lah, lebih banyak. Lagi banyak fungsi dia, lagi banyak set arahan dia. Maksudnya lagi contohlah pada televisyen pintar awak tu kan. Lagi banyak fungsi televisyen awak tu, lagi banyak sebenarnya set arahan pada televisyen tu. Jadi selain itu, setiap peralatan juga mempunyai fitur-fitur tertentu dalam set arahan atau cara komputernya yang boleh menghalang pengguna daripada mengeksploitasi peralatan tersebut. Maksudnya mengambil kesempatan. Contohnya macam tiket parking tadi kan. Contoh kita nak menipu lah mesin tiket tu, kita letak tiket 2 hari lepas. Dalam mesin tu dia dah ada fitur-fitur dia. Dia boleh tahu kalau awak masukkan tiket yang salah, dia tahu. Kalau awak masukkan tiket yang tak sah, dia tahu. Sebab dia dah, macam mana dia boleh tahu? Sebab ada set arahan dalam peralatan itu yang membuatkan dia boleh tahu tiket ni tak sah, tiket ni daripada pasaraya lain. Okey. Jadi tugasan awak pada kali ini ialah, okey, ini tadi Ibu Nadia nak balik, dia dah bayar tiket kan tadi. Okey, sekarang ni dia nak melepasi palang pengadang ni. Apa yang dilakukan oleh mesin ini? Mesin pengawal pengadang ni. Jadi tugas awak ialah tulis set arahan yang dilaksanakan oleh mesin ini untuk menaikkan palang ini. Jadi awak tulis set arahan yang mudah sahaja, tak perlu banyak, 4 atau 5, yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh mesin ini untuk menaikkan palang pengadang ni. Okey, awak boleh fikirkan, faham dahulu macam mana mesin itu berfungsi, kemudian baru tulis set arahan dia. Tak perlu ayat panjang-panjang, cukup ayat yang mudah difahami dan lengkap. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada kali ini. Kita jumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.